Alright, Assalamualaikum. Uh, Selamat datang kepada semua sahabat-sahabat yang baru join. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqimah. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami memberikan kepadamu kemenangan yang nyata agar Allah memberikan keampunan kepadamu, wahai Muhammad, ke atas dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya ke atasmu dan menunjukkanmu kepada jalan yang lurus. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah kurnia dan rahmat kasih sayangnya. Kita dapat teruskan lagi kuliah trilogi sirah kita, di mana dia adalah limited edition ataupun limited series kan. Biasa kalau kita subscribe certain streaming platform, dia ada limited series yang 3 episod, 4 episod saja. So this is that sort of things lah. Kita ada limited series, hence maka tak banyaklah peristiwa yang kita ceritakan secara mendalam, tetapi kita fokus kepada tema besar iaitu islah dan juga perpaduan. Dan kita lihat beberapa episod yang begitu kritikal dalam sirah Nabi SAW yang menguji komitmen, disiplin terhadap perjuangan islah dan juga menguji kesatuan dan kesepaduan, perpaduan secara dalaman umat Islam, dan demikian seterusnya apabila Nabi SAW mula mencapai dan unlock satu demi satu mission Nabi SAW. Proses tersebut Nabi lakukan dalam keadaan sedaya upaya menjaga dan cuba merangkul semua kekuatan dan menjaga perpaduan semaksimum yang mungkin. So hari ini kita akan recap sikit daripada apa yang kita ceritakan pada minggu lalu. This is like previous episodes. Akan ada recap kan. So siapa yang dah dengar mungkin dia nak skip recap, tapi tak boleh lah sebab kat sini tak ada skip recap. So kalau kita lihat pada sesi yang lalu kita ceritakan bagaimana berlakunya peperangan Al-Ahzab. Al-Ahzab ni berlaku dalam keadaan rentetan daripada peristiwa Nabi SAW menghalau ataupun Bani Nadir, Yahudi yang tinggal di Madinah ini telah melanggar perjanjian dengan cubaan membunuh Nabi SAW. Dan kemudian apabila perlembagaan ataupun perjanjian yang telah dimeterai bersama dilanggar, maka itu menyebabkan mereka dihalau keluar. Tapi mereka pergi keluar dan mereka plot di Khaybar bersama Yahudi yang kaya raya yang ada pengaruh untuk mengumpulkan kuasa seluruh jazirah Arab, rantau Arab, dan serang umat Islam secara sepakat. Sebab tu Al-Ahzab itu bermaksud perikatan, harapan, gabungan, pakatan, gabungan, barisan, whatever yang kita ada hari ini dalam terms kita, dalam konteks politik negara, kita boleh nampak ianya sangat relevan. Lalu kita cerita bagaimana peristiwa demi peristiwa berlaku sehingga akhirnya umat Islam dengan ketahanan, disiplin, kecekalan, lalu Allah Subhanahu Wa Taala juga menghantarkan bantuan sehingga mission tentera Al-Ahzab untuk menghapuskan, uproot umat Islam daripada akarnya, menghapuskan semua itu gagal. Dan itu satu kemenangan setelah melalui satu ketakutan yang amat dahsyat. Sehingga sehingga Al-Quran menceritakan bagaimana ketakutan itu sampai digambarkan jantung berada di kerongkongan dan juga mata berputar ketakutan, sehingga Allah sebut zulzilu zilzalan syadida. Mereka diguncang dengan guncangan yang amat dahsyat. Dan kita cerita tu mostly kita fokus pada tentera dan sebagainya. Kita tak cerita bagaimana wanita, anak-anak, orang-orang tua yang diletakkan di dalam kubu Bani Harithah itu juga mengalami kelaparan yang sama, derita yang sama, ketakutan yang amat dahsyat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berjaya, Allah Subhanahu Wa Taala membantu umat Islam dan mereka berjaya survive torture itu. Dan kemudian ada beberapa peristiwa berlaku sebenarnya antara Al-Ahzab ataupun Khandaq, menggali parit tu kan, sampailah Nabi SAW bermimpi yang mana Nabi SAW akan masuk ke kota Mekah
dan tawaf di dalam kota Mekah di Masjidil Haram, mengelilingi Kaabah, dan mereka akan bercukur. Ini mereka akan melakukan ibadah umrah. Di mana? Di headquarters ketua tentera pakatan ataupun perikatan yang datang baru ni nak hapuskan mereka secara keseluruhan. Jadi sebelum sampai ke situ ada beberapa peristiwa yang berlaku dan juga menguji kesatuan dan juga ketahanan emosi para sahabat. Selepas mereka lalui satu intense fear, ketakutan yang amat mendalam, ada lagi beberapa peristiwa yang berlaku, iaitu mereka pergi dan hukum Bani Quraidah, iaitu kumpulan Yahudi terakhir yang berada di dalam Madinah, dengan pengkhianatan yang mereka lakukan sehingga mereka cuba untuk membunuh wanita dan anak-anak umat Islam yang berada di dalam kubu Bani Harithah itu. Lalu kisah itu panjang dan kisah itu sangat-sangat signifikan kerana ia juga menimbulkan kontroversi yang besar dalam konteks global, Islamofobia dan sebagainya. Tapi nak pendekkan cerita Bani Quraidah ini, Nabi SAW melantik Sa'ad ibn Mu'adh untuk membuat keputusan sebagaimana yang diminta oleh Yahudi, kerana mereka rasa mereka ada hubungan baik sebelum kedatangan Islam dengan pemimpin Aus. Tetapi seperti mana kita cerita doa Sa'ad bin Mu'adh apabila dia injured teruk sehingga tak boleh nak dirawat demikian lama, tapi dia berdoa, ya Allah panjangkan usia sehingga aku uruskan Bani Quraidah ini, dan kemudian dia mengambil keputusan yang selari dengan keputusan Tuhan yang berada above the seven heaven, kata Nabi SAW, iaitu mereka ini semua dibunuh, wanita dan anak-anak mereka diambil sebagai tawanan. Dan ya, kecuali 2-3 orang yang membuat keputusan untuk masuk Islam dan mengaku tidak setuju dan tidak langsung terlibat dengan pengkhianatan itu, Nabi SAW lepaskan. Tapi yang lain semua telah dibunuh, termasuklah Huyai ibn Akhtab, ketua pengkhianat ini, yang telah mengucak-acirkan perjanjian yang dipegang oleh Bani Quraidah. Ka'ab bin Asad ni ketua Bani Quraidah yang dia kemudian dipengaruhi dan kemudian khianat. Lepas tu ada beberapa peristiwa penting yang berlaku sehingga Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri yang menulis Ar-Rahiq Al-Makhtum, kitab sirah yang memenangi anugerah pertandingan kitab-kitab sirah sedunia. Dia seorang ulama daripada India dan diceritakan dia kurung diri dia 4 bulan sepenuh masa, pagi sampai malam dalam proses research dan menulis buku tersebut, dan buku itu memenangi tempat pertama, dan buku itu juga telah diterjemahkan dan available di pasaran. Dan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri menyebut ada lebih kurang 11 ekspedisi Sariyah. Sariyah ni adalah ekspedisi perang yang Nabi SAW tak terlibat, tapi Nabi appoint leaders untuk go on the expedition. So ada 11, so ada banyak perkara yang berlaku dalam tempoh tersebut, dan berlaku juga beberapa insiden yang mencetuskan perpecahan di dalam kalangan umat Islam di Madinah antara Aus dan Khazraj yang dibakar oleh ketua munafik ataupun golongan munafik. Dan antara peristiwa yang berlaku tu, ada satu ketika berlaku pergeseran kecil je, tapi kemudian macam itulah selalunya. Perpecahan ini bermula dengan small sparks yang bila kita tak padam cepat-cepat, dia akan merebak. Dan bila dia merebak, things will get worse and beyond control. So ada seorang ni mula ketua munafik ni sebut seolah-olah menyindir dan menghina golongan muhajirin, migrants. Pada perspektif dia, datang dan menghilangkan kestabilan, kemakmuran dan kedudukan yang tinggi yang ada pada ketika itu nama-lama di Yathrib, dan dia kata kita akan balik semula ke Madinah dan kita akan halau mereka seperti anjing. Dan berlaku beberapa pergeseran dan para sahabat ada yang terperangkap dalam naratif perpecahan itu, dan mereka mula bukan memanggil kabilah ataupun bangsa, tapi mereka memilih untuk memanggil ya Aus, ya Khazraj. Kalau kan betul je panggilan tersebut, tetapi Nabi SAW tahu apa yang ada di sebalik panggilan itu adalah satu penyakit ataupun satu perkara yang jijik. Dan Nabi SAW tahu ini bibit-bibit akan berlaku semula perpecahan yang Nabi dah damaikan dulu. Maka Nabi sebut da'uha fa innaha mumtinah. Apa saja panggilan, slogan, retorik yang bersifat perkauman
dan mengajak kepada perpecahan, Nabi kata tinggalkan, kerana sesungguhnya itu jijik. Menurut Nabi SAW, laungan, slogan, retorik perkauman dan perpecahan ini adalah sesuatu yang jijik. Dan daripada peristiwa itu juga berlaku satu peristiwa yang sekali lagi mencetuskan fitnah, ujian yang besar dalam kalangan para sahabat, iaitu apabila Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua munafik ini, dia cetuskan satu fitnah bahawa kehormatan isteri Nabi SAW, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dipersoalkan. Kerana dalam satu peristiwa dia tertinggal, lalu ada seorang lagi sahabat yang lambat dalam perjalanan tersebut, Safwan, menemani Aisyah dalam perjalanan yang agak panjang sehingga dibawa semula pulang ke Madinah, dan dia mula, macam hari ni orang kadang-kadang tweet, orang kadang-kadang buat satu poster fitnah yang tak ada asas sama sekali, dan benda tu mula merebak. Dan merebak sehingga terdapat kalangan daripada para sahabat sendiri yang menjadi orang yang rajin retweet dan repost, dan menyebabkan fitnah itu menyinggung Nabi SAW, sehingga Nabi SAW sendiri tak boleh nak mengambil stance, tak boleh nak mengambil pendirian, sebab Nabi tak tahu, tak ada bukti. Nabi SAW perlu verify, dan proses tersebut sangat lama, dan peristiwa ini dinamakan sebagai peristiwa Al-Ifk. Dan peristiwa ini sahaja akan mengambil masa 2 jam at least kalau kita nak cerita mengikut bagaimana Aisyah radhiyallahu anha sendiri ceritakan kisah ini dalam Sahih Bukhari. And it's a very powerful story, dan Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat di dalam surah An-Nur untuk membersihkan nama Aisyah radhiyallahu anha. Tapi Nabi SAW pernah mengalami satu keadaan sehingga rumah tangganya ataupun perkahwinannya dengan isteri kesayangannya itu dijadikan buah mulut jajaan orang awam, netizens dan sebagainya dalam konteks hari ini. Dan peristiwa itu sangat emosional dan dia mengguncang, sehingga apabila ada sahabat yang mula melaungkan kita akan lawan siapa sahaja yang menyebarkan fitnah ini, dan ia juga di sebalik itu ada elemen perpecahan. Dan insya-Allah satu masa nanti bila kita sampai ke waktu yang kita boleh bercerita lebih banyak daripada sirah Nabi SAW, insya-Allah kita akan ceritakan kisah tersebut. So habis peristiwa-peristiwa besar ini, lebih kurang 1 tahun sudah berlalu daripada peristiwa Al-Khandaq, dan peristiwa Khandaq ni dah menghantar message headlines kepada semua newspapers yang penting di Jazirah Arab bahawa seluruh kabilah Arab yang telah bersatu padu dengan Yahudi sekali nak mengalahkan Nabi Muhammad SAW dan umat Islam di Madinah, usaha mereka gagal setelah hampir 1 bulan mereka kepung. Dan ini menaikkan sebuah moral ataupun semangat orang Islam, dan itu yang menyebabkan mereka menghantar hampir 11 ekspedisi untuk settle dengan golongan-golongan yang cuba nak menyakiti dan nak melemahkan. Dan sebenarnya kalau kita baca buku-buku sirah, mereka menyebut walaupun mereka balik selepas berlaku ribut yang Allah SWT ceritakan surah Al-Ahzab yang kita baca dalam seri yang lepas, mereka masih plot macam mana nak kalahkan Nabi SAW, nak tikam daripada belakang, nak cari pengkhianat, siapa yang boleh bekerja untuk bantu. Tapi mereka gagal. So moral dan semangat Nabi SAW semakin kuat bersama para sahabat. Dan juga ada satu lagi peristiwa juga kontroversi, saya sebut sekali lalu saja, ikan ia mengambil masa yang panjang, iaitu kisah Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi SAW yang sangat dikasihi, dicintai. Nabi SAW jaga sejak Nabi berkahwin dengan Khadijah. Zaid bin Harithah ni dihadiahkan kepada Nabi SAW sebagai hadiah perkahwinan, dan Nabi jaga dia dengan sangat baik sampai apabila ayah dia yang datang cari balik daripada Yaman, setelah beberapa tahun jumpa balik anak dia Zaid bin Harithah ada di bawah jagaan Nabi Muhammad SAW, dia minta balik ke Yaman. Zaid bin Harithah tak nak balik kepada ayah kandungnya sebab dia tak dapat nak bayangkan hidup tidak lagi di sisi Nabi Muhammad SAW yang menjaga dia, menyantuni dengan demikian baik. Tapi kemudian Nabi announce, Nabi bagi tahu dia dibebaskan, dia bukan lagi hamba dan dia diambil sebagai anak angkat. Lalu orang mula memanggil dia dengan Zaid ibn Muhammad. Zaid ibn Muhammad. Tapi kemudian Al-Quran turunkan wahyu bagi tahu tidak boleh dibinkan seorang anak angkat dengan bapa angkat dia. Sebaliknya dia mesti dibinkan dengan bapa kandung dia. Supaya salah satu objektif besar Islam adalah menjaga jalur keturunan tu. Tak boleh ada confusion, tak boleh ada kekeliruan. Ini satu aspek yang sangat penting. Jadi apa berlaku? Zaid ibn Harithah
berkahwin dengan Zainab, seorang wanita daripada kalangan elit yang terhormat, tapi kemudian berlaku ketidakserasian, tidak sekufu. Lalu berlaku perceraian, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala arahkan Nabi Muhammad SAW berkahwin dengan Zainab. So itu satu tabu, satu perkara yang cukup menimbulkan kontroversi dalam masyarakat Arab kerana mereka lihat as if Nabi SAW suruh Zaid bin Harithah ceraikan isteri dia kerana dia nak berkahwin dengan isteri anak angkat dia sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Kita tak sebut demikian, tapi inilah benda yang golongan munafik sebarkan dalam masyarakat, menimbulkan fitnah. Dan kalau kita lihat dalam konteks hari ini, demikian bising di media sosial, orang troll Nabi SAW, orang buat segala macam kenyataan, tapi itu semua ujian yang Nabi lalui emotionally, dan juga bagaimana Nabi dalam proses tersebut menjelaskan kebenaran dan terus berusaha menjaga kekuatan. Sehinggalah peristiwa yang kita nak cerita malam ni. Moga-moga Allah SWT berikan kita kekuatan. Saya target insya-Allah kita cuba within an hour, 1 jam. Kerana sesi lepas nota 3 muka surat, dia pergi 1 jam suku. Ini nota hari ini 6 muka surat. Tapi kita akan cuba insya-Allah. So apa berlaku? Apabila Nabi SAW bermimpi, itu adalah wahyu daripada Allah SWT bahawa walaupun kamu baru saja lebih kurang 12 bulan mengharungi satu pengalaman yang dahsyat, dikepung oleh pakatan ataupun perikatan Arab yang ingin menghancurkan Madinah, sekarang Allah SWT berikan arahan, kamu perlu masuk ke dalam HQ, headquarters, enemy territory, dan pergi kerjakan umrah. Cuma dalam kalangan Arab ni dia ada beberapa rules yang dihormati sebagai convention yang bersama. Ini macam United Nations punya convention yang siapapun yang berkuasa, siapapun superpower, dia kena abide to this rule, iaitu tidak boleh halang orang mengerjakan umrah di tanah haram. Yang kedua, dia ada beberapa bulan yang diharamkan untuk berperang. So Nabi SAW mulakan ekspedisi ini pada bulan Zulqa'dah. Kenapa Zulqa'dah? Bermula 1 hari bulan Zulqa'dah pada tahun 6 Hijrah. Kenapa Zulqa'dah? Zulqa'dah adalah salah satu daripada 4 bulan yang diharamkan. Kalau kita ni dalam kelas fizikal ni, kita boleh buat kuis kan. Siapa tahu 4 bulan yang diharamkan itu, apakah bulan-bulannya. Tapi kalau sebab macam ni tak tahu kan, tak nampak muka, tak tahu siapa dekat mana tengah buat apa, tengah makan ke tengah baring. So kita sebutkan je lah 4 bulan yang diharamkan. Dipanggil bulan haram dalam Islam. Sebenarnya sampai hari ini dia terpakai. Dalam bulan ini tidak dibenarkan perang, iaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan juga Rajab. So Nabi sangat strategik kerana niat Nabi SAW bukan nak berperang. Niat Nabi SAW nak masuk mengerjakan umrah. Dan kita kena ingat, para sahabat yang dah hijrah berapa tahun dah sekarang ni? Dah lebih kurang 5 tahun lebih, masuk ke tahun 6 dah. Dan mereka sudah demikian rindu, especially sahabat-sahabat muhajirin yang terpaksa keluar meninggalkan tanah kelahiran mereka, yang meninggalkan rumah mereka, kenangan sejak kecil mereka membesar. Kerana dalam konteks Arab, migrating, leaving your land, meninggalkan tempat tanah lahir kamu, ini satu benda yang strange. Sebab mereka membesar, lahir, tinggal dan mati di tempat di mana mereka berada. Itu adalah identiti mereka. Tapi Islam membawa satu risalah sehingga kemudian ditekan dan mereka terpaksa keluar. Dan bila Nabi SAW umumkan ini, kita ingat mereka ada trauma, ketakutan yang mereka lalui waktu Al-Ahzab ataupun Khandaq. Tapi mereka juga ada emosi yang mereka rasa, Allah, rindunya nak tengok Kaabah. Hari ini kita mungkin boleh tengok kat Google, buka live dekat YouTube, boleh tengok Kaabah. At least dia mengubat rindu kan. Tapi ini for the past 6 years tak ada langsung image, tak ada langsung perkembangan apa yang berlaku di Mekah, dan mereka ingin sangat nak balik semula dan juga nak tawaf di Kaabah. Macam kita lah kadang-kadang, mungkin kita pernah tinggal lama di satu negara ataupun kita migrate pergi duduk kerja atau belajar, dah lama tak balik. Bayangkan tak ada akses internet dan tak tahu bagaimana kampung halaman. Tentu rindu nak balik. So mereka dalam keadaan takut, ada juga perasaan yang merindui, cinta kepada tanah air kelahiran. So ada excitement, tapi dalam masa yang sama juga ada kebimbangan yang besar. Sehingga apabila Nabi SAW beritahu, kita pergi nak buat haji, kita nak pergi nak buat umrah. So kita bukan nak pergi berperang. So Nabi SAW minta
para sahabat dalam sirah Ar-Rahiq Al-Maktum. Ar-Rahiq Al-Maktum diceritakan lebih kurang 1,400 sehingga 1,500 orang telah dikumpulkan. Dan dalam proses tersebut sebenarnya Nabi SAW ajak juga Al-A'rabi, golongan Arab Badui, kabilah-kabilah lain yang berada di sekitar Madinah untuk join sama. Tapi bacaan mereka pada ketika itu, ini kalau tentera Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan tentera pun, mereka pergi nak kerjakan haji. So kumpulan yang akan pergi ni mereka rasa mereka tak akan balik. Gila apa, baru kena kepung hari tu, hampir-hampir mati dah. Terputus bekalan makanan dan sekatan yang begitu dahsyat, menakutkan. Sekarang kita nak pergi masuk dalam the lion den, orang panggilan, masuk dalam kandang singa tu. So mereka beri pelbagai alasan. Dan Allah SWT address benda ni dalam surah Al-Fatah, surah yang ke-48, ayat yang ke-11. Boleh note, insya-Allah saya cadangkan habis je sesi ni, ambil masa sehari kita ada sebelum sesi yang ketiga nanti, episod yang ketiga, ambil masa untuk baca surah Al-Fatah dengan terjemahan dan kita akan dapat hayati bagaimana peristiwa ini berlaku. Bagaimana Allah merakamkan banyak peristiwa dan sisi-sisi yang mungkin tak dapat diceritakan oleh manusia tapi diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So Allah Subhanahu Wa Taala menegur orang-orang yang memberikan alasan kerana sebenarnya mereka takut. Mereka tak confident dengan trip ini. Tapi para sahabat yang lain tentunya mereka taat dan mereka adalah sahabat yang berdisiplin, mereka siap. Cuma Umar Al-Khattab waktu sebelum bergerak, dia bagi cadangan dekat Nabi SAW. Dia kata, wahai Rasulullah, kita nak pergi masuk ni, of course, faham, kita nak pergi buat ibadah, tapi kita nak pergi ni masuk ke tempat Quraisy. Dan diorang ni ada track record, diorang tak respect convention-convention ni. Macam hari ni kita tengok Zionis kan, buatlah apa petition, buatlah segala ni, dia bulldoze je. So that kind of situation, Nabi SAW pun mendengar pandangan Umar dan ada riwayat yang menyebutkan mereka pergi tanpa sebarang senjata, melainkan hanya pisau untuk menyembelih binatang sembelihan. Tapi ada juga riwayat yang menyebut, no, sebenarnya mereka juga membawa sedikit senjata, tapi tidak pakai baju besi, tidak pakai helmet, tidak pegang pedang. Sebab mereka nak hantar signal, mereka nak pergi melakukan ibadah. Tapi mereka bawa sebagai persiapan. Dan dalam sirah Nabi SAW, kalau kita baca, Nabi sentiasa orang yang strategik. Nabi bertawakal, tapi Nabi susun semua kita panggil apa? Strategi supaya kalau benda ni tak berlaku, ada plan B, ada plan C. So dalam riwayat ini disebutkan memang dibawa juga 1 atau 2 unta yang membawa senjata untuk sebagai protection. So apabila mereka pergi masuk memulakan perjalanan, Nabi ajak, ada yang tak nak ikut sebab takut dan sebagainya, mereka memberikan pelbagai alasan. So Nabi juga menyiapkan, ada 1,400 orang yang bersama dengan trip ini, dan Nabi bawa 70 ekor unta sebagai binatang sembelihan yang akan disembelih dan diberikan makan kepada orang-orang di Mekah juga sebenarnya. Dan ada satu tradisi yang kita sekarang dah tak experience sebab kita pergi Mekah, pergi umrah, bila kita nak bayar untuk sembelih dan sebagainya, kita tak nampak pun di mana kandang binatangnya, siapa yang sembelih. We have no idea. Dulu mereka bawa dan mereka akan hiaskan binatang yang akan disembelih itu dengan kalung, dengan loceng, dengan diwarnakan, ada riwayat sirah sebut, dimerahkan dengan darah sebagai tanda bahawa binatang ini adalah binatang sembelihan untuk ibadah umrah. So dia ada certain respect, dia ada certain signal yang dihantar kepada mana-mana orang yang nampak konvoi ini bahawa ini adalah konvoi ibadah. Ini bukan tentera, ini bukan untuk tujuan perang. So tak tahu, kita mungkin dah jarang sangatlah nampak benda ni kan. Kalau di India, di Pakistan tu, lori pun kita nampak lori pakai bells, di-decorate kan. So ada certain rituals diorang buat macam tu juga kepada binatang sembelihan. Dan Nabi SAW dan para sahabat demikian pakai ihram dan mereka bergerak. Apabila sampai di Dhul Hulaifah, mereka mengambil miqat dan kemudian memulakan perjalanan. So to cut the story short, dalam perjalanan ini Nabi SAW tidaklah jalan tanpa ada sebarang perancangan. Nabi memang hantar spy. Dan Nabi pasang SB-SB yang perlu supaya sentiasa keadaan sekitar perjalanan itu ada maklumat yang Nabi sentiasa dapat. Kalau hari ini mungkin pakai satellite track
flight radar dan sebagainya kan. Dia boleh tahu perkembangan sebab Nabi SAW tahu ini high risk expedition ataupun high risk journey, ada 1,400 orang bersama dan kita baru je lepas experience satu perang yang sangat dahsyat. So dalam perjalanan tu Nabi SAW hantar seorang lelaki nama dia Bishr ibn Sufyan al-Ka'bi al-Khuzai, dan dia dihantar dan dia dapat info yang terpercaya bahawa tentera Quraisy telah mendapat maklumat bahawa Nabi SAW dan umat Islam, para sahabat telah bergerak dan mereka telah pun menghantar tentera Khalid ibn Walid di satu tempat nama dia Asfan, di Asfan. So sementara Nabi SAW dalam perjalanan tu sampai berita Nabi SAW bila dimaklumkan bahawa Quraisy dah standby tentera, walaupun Nabi dah tunjuk semua isyarat bahawa ini bukan untuk perang, mereka masih lagi hantar tentera untuk serang. Nabi sebut, ya waih Quraisy. Dan menariknya dalam sirah, Nabi SAW sebut ni, panjang expression Nabi SAW dalam bahasa Arab, bagaimana Nabi seolah-olah, apa kita sebut dalam bahasa Melayu, Nabi menzahirkan perasaan dan kekecewaannya terhadap Quraisy. Dan ya waih itu satu perkataan bahasa Arab yang mengandungi pelbagai maksud dan perasaan yang combined. Dia adalah perasaan cinta, kasih dan juga sakit. So bila kita faham Nabi SAW dalam usaha islah dia bersama para sahabat, perkara yang drive that struggle bukan perasaan dendam. Kerana dendam akan membakar diri kita. Kita yang akan burn out dengan dendam. Bukan perasaan marah, kerana marah akan menyebabkan kita mengambil keputusan-keputusan yang kita akan menyesal nanti. Tetapi yang drive usaha Nabi mengharungi satu demi satu kesusahan, kepayahan adalah perasaan cinta. Nabi cintakan umat ini, Nabi cintakan kaumnya. Sebab tu kalau kita baca kisah para Nabi sebelum ini pun, mereka sentiasa memanggil kaum mereka dengan ya qaumi. Ya qaumi itu wahai kaum yang aku cintai, aku kasihi. Sebab tu kalau kita nak jadi orang yang ingin berjuang, mengajak manusia kepada perubahan, nak bawa masyarakat kepada satu tahap yang lebih baik, dia mesti bermula dengan cinta. Kita mencintai masyarakat kita. Kita mendoakan masyarakat kita. We hope the best for them. Dan kita akan nampak kan dalam sirah Nabi waktu Nabi di Taif pun Nabi buat demikian. Malaikat turun bagi tahu, you just say okay, kami akan ambil Al-Akhshabain, 2 gunung ni, dan kami akan hempas, hancurkan umat yang menyakiti engkau ini, dan kau boleh start balik from zero, fresh, tanpa ada orang yang menyakitkan. Tapi Nabi kata no, jangan buat macam tu. Sebab Nabi kasih dan Nabi sayang, dan Nabi mengharapkan satu masa nanti mereka akan menerima mesej ini. So Nabi, waktu itu Nabi tahu ini bahaya kalau kita teruskan. Kerana satu, Nabi outnumbered. Nabi tak sedia pun untuk berperang. Senjata tu sekadar apa yang mungkin cukup berdepan dengan serangan-serangan hendak. Tapi kalau berdepan dengan batalion tentera yang pula diketuai oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ni ada track record. Beberapa kali dia telah menyebabkan umat Islam mengalami situasi kucar-kacir. Misalnya di Uhud dan sebagainya. Dan ramai pekaji sirah juga sebut, Khalid ni seorang panglima perang yang tak pernah kalah kecuali dengan Nabi SAW, yang mana dalam peristiwa ini dia kena trick dengan Nabi SAW. Bila Nabi dah ada spy bagi tahu information, Khalid ibn Walid sebenarnya tunggu bila nak attack. Tapi Nabi SAW bila dapat information tu dan bila ia melibatkan peperangan dan keputusan yang efek keselamatan semua orang, Nabi akan panggil meeting. Emergency meeting. Nabi panggil para sahabat yang penting dan Nabi bincang. Nabi letak 2 option. Kita ada satu pilihan, iaitu kita berperang. Bukan dengan Khalid, tapi kita attack dulu kabilah-kabilah kecil yang ada, yang memberikan sokongan dan supply senjata, supply tentera kepada Quraisy. Itu satu. Yang kedua adalah kita kena reroute. Cari jalan lain supaya kita boleh avoid bertembung dengan Khalid bin Walid dan tentera Quraisy. Dan itu bukan kerana Nabi takut. Kalau Nabi takut, the decision would be patah balik ke Madinah. Tapi Nabi nak teruskan ke Mekah, cuma ada 2 jalan. Jalan yang aman ataupun jalan perang. Dan dalam meeting tersebut, Abu Bakar As-Siddiq menyatakan pandangan dia bahawa yang lebih baik itu adalah kita memilih option nombor 2. Kita reroute dan kita pergi sejauh mungkin yang kita boleh sampai ke kota Mekah.
kita memang niat nak ibadah, kita tak nak buat apa-apa yang mencetuskan pertumpahan darah. Nabi SAW setuju, cuma waktu tu, dulu bukan macam sekarang ada highway, ada papan tanda jalan, nak belok mana, berapa kilometer Mekah dan sebagainya. So mereka perlukan pakar, siapa yang tahu jalan alternatif. Lalu ada seorang sahabat Nabi ini daripada kabilah Aslam. Dia volunteer, dia bagi tahu, wahai Rasulullah, aku tahu jalan lain untuk pergi ke kota Mekah, tapi jalan tu sebenarnya reroute yang panjang dan jalan tu sangat susah. Bayangkan para sahabat datang dengan niat nak buat umrah, perasaan rindu, perasaan takut pun ada, berhati-hati. Dan mereka ambil satu rute jalan yang sangat susah, berbatu-batu tajam, berduri, sehingga dalam riwayat sirah diceritakan kaki mereka berdarah. Luka sana, luka sini, dengan bawa binatang lagi. Bekalan makanan sangat terhad. Mereka jalan dan jalan dan jalan. Sampailah di satu tempat Nabi SAW sedang lalu, tiba-tiba unta Nabi. Ini ingat Nabi ni SAW, Nabi ada binatang tunggangan Nabi dan diberikan nama-nama. Dan unta yang menjadi favorite Nabi nama dia Al-Qaswa. Al-Qaswa. Tak tahu dia equivalent dengan mungkin Mercedes ke, saya tak tahulah sekarang. Tapi dia unta yang sangat penting. Dia memainkan peranan dalam peristiwa hijrah. Waktu dia pilih tempat kan, fa innaha ma'murah, Nabi kata dia diberikan arahan. So bila dipilih kat mana dia landing, maka Nabi SAW akan duduk di rumah tersebut ataupun rumah sahabat. So semua orang rebut waktu tu, duduklah rumahku kan. Siapa takkan berebut Nabi SAW nak jadi tetamu dia. Dalam peristiwa ini Nabi SAW sedang lalu dan para sahabat sampai di satu tempat yang macam lapang. Dia ada satu pokok yang bengkok. Dan tempat tu dinamakan Hudaybiyah, sempena dengan perkataan hadaba yang bermaksud bengkok. So dia ada satu pokok bengkok dan bila sampai di situ, unta Nabi Al-Qaswa ni berhenti. Dan sahabat kata, oh come on, jalan, jangan berhenti sekarang. Jauh lagi nak pergi Mekah ni, kenapa dia berhenti? Oh dia dah penat ke? So dia orang macam, oh keep walking man. So Nabi SAW kata, no. Ini bukan karakter dia. Dia tak berhenti. Nabi kata, wa ma dzaka laha bi khalq walakin habasaha habisul fil. This is a very powerful statement. Nabi SAW kata, no. Ini bukan karakter dia. Nabi kenal, macam kita ada kereta favorite. Kita kenal lah kereta tu. Behavior dia macam mana kan. Tak tahu, orang lelaki mungkin obsessed sikit dengan kereta, dia kenal lah. Orang perempuan tak tahu, maybe dia kenal lah macam mana handbag dia ke. Dan I don't know. So, bila Nabi SAW beritahu habasaha habisul fil, Nabi kata dia telah disekat oleh yang memberhentikan tentera bergajah al-fil. Yang ni kena recap jauh ke belakang ni dalam peristiwa bergajah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bihadzal ashabil fil itu. Dalam peristiwa itu apa berlaku? Nama gajah tu Mahmud. Kalau ada yang nama Mahmud jangan offended. Ini nama gajah. So it happen to be the same. So nama gajah tu Mahmud, dan apabila dia diarahkan oleh Allah SWT, don't proceed. So bila tentera Abraha dah ready nak attack Kaabah, tiba-tiba dia tak nak bangun. So mereka pukul dia, mereka upah dia makanan, dia tak layan, cucuk dia. Tapi bila paling ke arah lain dia jalan, paling ke arah Kaabah dia tak nak jalan. So dia telah dihalang oleh Allah SWT daripada proceed. So Nabi SAW kata, ini unta ni, Qaswa ni, unta favorite aku ni, dia disekat oleh yang menyekat al-fil, tentera bergajah. So apabila dia berhenti, itu adalah tanda bahawa isyarat daripada Allah SWT berhenti di situ, di Hudaybiyah. So para sahabat semua 1,400 orang, bayangkan keletihan, kehausan, binatang tunggangan pun haus, binatang yang dibawa untuk penyembelihan pun haus, kelaparan. Dan mereka pergi di tempat tu ada satu bi'r Thamad, satu telaga. Bila mereka tengok hanya ada sedikit air, sangat sedikit air. Lalu mereka pergi kepada Nabi SAW dan mereka mengadu, Rasulullah, kami semua kehausan, kami semua tak cukup nak minum, binatang pun dah haus. Lalu Nabi SAW bagi tahu, hantar satu orang turun, dan diceritakan dalam sirah mereka turun ke dasar telaga tu, dan Nabi berikan anak panah dan suruh para sahabat letakkan di
dasar telaga tersebut. Dan Nabi minta mereka bawa sedikit air yang ada dan Nabi kumuh dengan air tersebut sallallahu alaihi wasallam, dan bila dimasukkan semula tidak semena-mena, air pun terpancar keluar sehingga mereka terpaksa tarik sahabat tu cepat-cepat keluar supaya dia tak lemas dalam telaga itu. Dan air yang terpancar dan terkeluar itu cukup untuk semua orang, semua binatang, dan bukan hanya untuk hari tersebut. Saya bagi tahu ni fast forward, mereka akan stay di Hudaybiyah at least 20 hari. At least 20 hari, dan sepanjang waktu itu air itu cukup. Ini mukjizat Nabi SAW dalam peristiwa Al-Ahzab ataupun Khandaq. Kita cerita macam mana Nabi SAW pergi ke rumah Jabir bin Abdullah yang disediakan makanan untuk 1-2 orang. Nabi do his thing SAW, dan makanan itu cukup untuk 1,000 orang. Bahkan selepas itu ada lebih lagi untuk diberikan kepada jiran Jabir bin Abdullah. So dalam peristiwa ini sekali lagi Nabi SAW memperlihatkan mukjizat daripada Allah SWT. Cuma apabila mereka dah landing dekat situ, mereka standby, kerana mereka nak kena pastikan mereka difahami tujuan mereka bukan untuk serang, bukan datang untuk buat apa-apa provokasi, semata-mata untuk datang mengerjakan umrah. Sekarang pukul apa? Okay, kita ada masa lagi insyaAllah. So paling kurang ada 3 utusan yang dihantar oleh Quraisy sebelum Nabi SAW pula menghantar utusan masuk ke dalam kota Mekah. So yang pertama yang dihantar adalah nama dia Budail ibn Warqa. Budail ibn Warqa. Dia ni daripada mana? Daripada Khuza'ah, yang sangat friendly dengan Nabi SAW. So dia volunteer diri dia untuk pergi, dan dia tak nak melihat berlaku sebarang pertumpahan darah. Dan dia pergi jumpa dengan Nabi SAW. Dia beritahu Rasulullah. Dia tak panggil Rasulullah, minta maaf, dia belum masuk Islam waktu ni. Dia panggil, wahai Muhammad, aku datang bagi pihak Quraisy nak bagi tahu mereka memang bersiap sedia untuk berperang, dan sebaiknya engkau jangan teruskan. Dan Nabi bagi tahu, kami datang bukan nak perang, kami datang untuk nak mengerjakan umrah. Itu saja. Mesej kami jelas. Kita tak ada senjata, kita tak angkat senjata, kita datang keadaan berihram. So Budail ni balik semula kepada Quraisy, bagi tahu ini apa yang disebutkan oleh Muhammad SAW. Dan Quraisy kata, engkau tu kita orang tahulah engkau friendly dengan Muhammad dan sahabat-sahabat dia. So Quraisy tak nak percaya dan tak terima apa yang dibawa oleh Budail. Kemudian ada seorang lagi datang, dan ini satu peristiwa yang sangat luar biasa. Nama dia Urwah ibn Mas'ud. Kita sebut sekarang radhiyallahu an, tapi waktu ni dia bukan Islam. Dan dia bukan daripada kota Mekah, tetapi dia daripada Taif, Al-Thaqafi. Okay, dia daripada Taif, iaitu Al-Thaqafi. Dia datang dan dia offer kepada Quraisy, wahai Quraisy, kau kenal aku. Mak dia daripada Quraisy, ayah dia daripada Taif. So dia kind of like, okay, let me the middleman. Biar aku jadi middleman, dan aku akan cuba selesaikan urusan ni. So dia pergi dengan intention apa? Dia pergi dengan niat untuk menghalang tentera Quraisy, menghalang Muhammad SAW dan para sahabat untuk masuk berumrah dan suruh dia balik. So dia pergi ni, dia power psychology. Dia tahu macam mana nak cocok supaya Nabi SAW dan para sahabat rasa macam dia orang yang berada di pihak yang salah. Okay, dalam sirah ni panjang dialog-dialog ni. Saya simplify untuk kita faham konteks. Bila Urwah ibn Mas'ud pergi Al-Thaqafi berjumpa dengan Nabi SAW, dia ada satu teknik mereka ni bila negotiate. Dan antara teknik yang menarik ni adalah mereka pergi dan pegang janggut orang yang mereka tengah cakap tu. So Nabi SAW ni ada bodyguard. So daripada sini kita belajar, maksudnya ada sahabat yang tidak di dalam keadaan ihram. Tidak dalam keadaan ihram. Dan ada nanti, saya skiplah cerita ni sebab ada nanti yang akan memburu dan mereka akan makan zebra. So cerita tu nantilah insyaAllah sirah 102, ni sirah 101. So bila Urwah ibn Mas'ud pegang janggut Nabi SAW dan cuba nak tunjukkan his closeness, ada seorang sahabat ni, nama dia Al-Mughirah ibn Syu'bah. Dia ni bodyguard Nabi SAW. Dia pakai baju besi, dia pakai helmet besi. So Urwah tak kenal siapa ni.
So bila dia tengok Nabi SAW dipegang janggutnya, Al-Mughirah sebut, "Hey Urwah, kau ambil tangan kau, lepaskan daripada janggut Nabi atau aku potong tangan kau." Oh, Nabi senyum. Lepas tu Urwah ni tanya, "Ini siapa ni? Ni budak mana ni?" Kan dia macam orang-orang besar, legend kan. Dia kata, "Orang tua-tua tengah cakap ni siapa pula?" Nabi kata, "Ini anak saudara kau." Dan rupanya memang betul anak saudara kepada Urwah bin Mas'ud, yang sebenarnya Al-Mughirah bin Syu'bah ni daripada Thaqif, daripada Taif. Dan cukup marah Urwah pada waktu itu. Urwah kata, sebab dulu dia pernah terlibat dengan satu jenayah, Al-Mughirah bin Syu'bah ni dibunuh orang, dan Urwah yang settlekan benda tu. Sebagai orang besar, pemimpin tertinggi di elit, dalam kalangan elit di Taif, dia yang settlekan, dan Al-Mughirah sebenarnya lari pergi ke Madinah, kemudian masuk Islam dan berubah jadi orang yang baru. Dan dia perli, dia kata, "Oh, engkau baru pandai," saya tak pasti nak gunakan bahasa yang sopan macam mana, dia kata dekat Al-Mughirah, Urwah cakap, "Kau baru pandai cebok, kau nak suruh aku, kau nak cakap macam ni dengan aku." So Urwah ni datang daripada mindset kabilah, dan dia kata dekat Rasulullah SAW, Muhammad, kau cuba fikir, siapa pernah dalam kalangan Arab yang datang dan memecah belahkan Arab macam ni? Tak ada. Kau ni datang dan memecah belahkan. Kau putuskan hubungan silaturahim. Dan kau jadikan kita semua terpecah-pecah, saling berperang macam ni. Dia psycho. Dari satu sudut dia ada kebenaran. Dan demikian orang-orang yang berada di sisi ataupun di pihak yang salah ni, diorang tahu macam mana nak bermain menggunakan kebenaran, tetapi disalut dengan pelbagai kepalsuan dan penipuan. So dia kata, dan benda tu trigger emosi dan social norm orang-orang Arab. Dan dia mula sebut, dia kata, "Wahai Muhammad, aku tak kenal siapa dia dengan kau ni. Ni siapa dia orang ni semua? The moment engkau susah, dia orang ni semua akan lari dan tinggalkan kau." Sebab dia punya paradigm, kesatuan, bonding itu hanya berlaku di atas dasar kabilah. Dia tak pernah faham dan tak boleh appreciate satu kumpulan manusia datang bersatu padu berpegang dengan bonding agama, la ilaha illallah. Suatu bonding la ilaha illallah yang kita ada ni adalah jauh lebih kuat daripada ikatan darah dan keturunan. Dan itu dibuktikan dalam sirah Nabi SAW. Dan bayangkan berlaku satu peristiwa, kita kenal Abu Bakar As-Siddiq, seorang yang sangat high wisdom, sangat berkaliber. Tetapi apabila dia dengar Urwah ibn Mas'ud sebut, "Ni kawan-kawan kau ni, kalau kau susah dia orang akan tinggalkan kau." Dia provoke. Abu Bakar tak boleh tahan marah dia, dan dia mencarut dengan perkataan yang cukup lucah. Tak tahu nak terjemah ke tak terjemah. Ni ada orang-orang di bawah umur 18 tahun nanti yang tonton kan. Saya tak baca the exact wording yang ada di sini, tapi saya sebutlah. Dia sebut dalam bahasa Inggeris, okey kau go and suck the clitoris of Allat. Itulah dia apa yang Abu Bakar As-Siddiq sebut. Dan Urwah bin Mas'ud bila dengar tu, dia kata, "Woi, siapa yang cakap ni? Siapa yang cakap ni?" Dan mereka tunjuk kepada siapa yang cakap. Dan ada riwayat sebut, dia even bukan sebut Abu Bakar. Dia kata Ibn Abu Quhafah, anak kepada Abu Quhafah. Apa kau nak cakap? So benda tu jadi tense. Dan bila Urwah tahu itu Abu Bakar As-Siddiq, dia teringat dulu dia ada hutang yang besar, tak boleh nak langsai. Abu Bakar As-Siddiq pernah tolong dia settlekan hutang tu, dan dia belum balas lagi kebaikan Abu Bakar As-Siddiq. Dan dia kata, Urwah kata kepada Abu Bakar, "Kalau tak kerana kebaikan yang kau buat kat aku hari tu, tentu aku akan balas balik carutan kau ini. So consider aku tak balas ni as kita settle off that favor." So Urwah was taken back. So Urwah tahu dari situ, these people, this group, their paradigm, their understanding, kefahaman mereka tentang perpaduan dan kesatuan tu di level yang jauh berbeza dengan apa yang dia faham. Dia tak boleh brain, what is this? So dia pergi nak psycho orang Islam, sebaliknya dia yang kena psycho. Dia balik semula kepada Quraisy, dia bagi tahu dekat Quraisy. Dan Quraisy ni always tunggu bila satu demi satu orang yang dihantar balik ni
Semua balik dengan berita dan mesej yang tidak berpihak kepada mereka. Dan Urwah juga balik dengan mesej dia bagi tahu, aku ni duta. Urwah ni duta khas. Tak tahu ke Timur Tengah ke mana, tapi dia memang duta yang dihantar untuk bertemu raja-raja dan pembesar-pembesar empire-empire yang besar. Dia kata, aku pernah pergi Najasyi, aku pernah pergi Rom, aku pergi Parsi, jumpa Heraklius dan sebagainya. Aku tak pernah tengok satu kumpulan pengikut yang memuliakan pemimpinnya seperti sahabat-sahabat Nabi memuliakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, that end, kita buat apa pun kita tak akan boleh halang mereka. Dan Quraisy kata, kau pun samalah. Benda kena psycho dah lemah. Kan? So last kali ada satu orang lelaki, nama dia Al-Hulais ibn Al-Qamah. Hulais ni dia different kategori sikit. Dia ni jauh lebih religious orangnya, dan dia bukanlah orang yang terlalu licik dalam politik dan percaturan kuasa, tapi dia sangat religious dan dia sangat mudah tersentuh dengan benda-benda yang ritual, agama dan sebagainya. So dia pergi, bila Nabi nampak dia datang, Nabi SAW kata, ni Hulais ni. Hulais ni sangat religious. Nabi kenal tau. Nabi tahu siapakah watak-watak yang Nabi sedang deal, dan Nabi tahu apa yang kita perlu tawarkan atau bagaimana sikap kita dengan orang-orang yang berbeza ni untuk kita deal. So apa berlaku bila Hulais datang, Nabi kata, bawa semua binatang tunggangan yang kita decorate, yang kita hias tu, binatang sembelihan tu, letak dekat depan. Dan kita talbiah ramai-ramai kuat-kuat. Dan mereka pun talbiah, labbaik Allahumma labbaik. Dan nampak daripada kejauhan tu binatang-binatang sembelihan yang telah dihiaskan dengan kalung, ribbon. Saya tak tahulah macam mana mereka buat waktu tu. Hulais ni belum sampai dekat nak jumpa dengan Nabi SAW, dia tengok tu, dia dah touching dah. Dia kata, wish, diorang ni datang nak buat ibadah. Kita ni tak boleh halang ni. Ni salah ni. Satu kesalahan yang besar. Tak sempat jumpa Nabi Muhammad, di U-turn dah. Nak di U-turn dan dibalik semula untuk bertemu dengan Quraisy. So ini ada satu poin penting ni. Nabi SAW dia tahu macam mana nak memenangi hati orang-orang ni. Dan Nabi bagi tahu dekat semua ni, kami datang tak nak perang. Dan especially bila Nabi tahu ada watak yang sangat mudah tersentuh kan, macam dalam masyarakat kita, ada ramai yang cara mereka melihat tinggi kepada agamawan misalnya. Serban, kopiah, baju yang dipakai, selendang yang dipakai. Itu semua ada pengaruh. Ada kesan kepada sebahagian kelompok. Contohnya hari ini, mungkin saudara-saudari yang tonton ni tak kisah sangatlah saya pakai kopiah ke tak pakai. Tapi ada orang yang dia kisah. Misalnya pengalaman saya bila mengajar di masjid-masjid ataupun di surau, ada pakcik-pakcik yang concern, kenapa ustaz ni tak pakai kopiah? Jadi kita kena, tak ada apa, kita jangan pergi argue, kita raikan. Dan Nabi raikan benda ni, dan Hulais ni balik bagi tahu dekat Quraisy, apa yang kamu buat ni salah besar. Sebenarnya apa yang berlaku dalam proses ni, satu demi satu kabilah dah mula tak selesa dengan Quraisy, dan Quraisy semakin lemah, semakin lemah. Dan itu membuatkan Quraisy makin rasa agitated. Sebab ni semua mewakili, ni Hulais ni kind of guy yang pegang orang-orang Arabi ataupun Ahabish dalam sirah disebut. Ini semua adalah kabilah-kabilah kecil yang dimobilize waktu Al-Ahzab juga. Dan sekarang ni bila Quraisy tak terima, malah Quraisy persendakan dia. Quraisy kata dekat Hulais, engkau ni orang Arab Badui, kau tak faham politik ni. Kau tengok benda semua, apa kau nampak luaran, kau pun dah tersentuh lah, dah goyang lutut lah. That kind of mockery Quraisy buat. Dan bila Hulais dengar tu, Hulais offended. Hulais bagi tahu, if that is the case, then anyone under my control takkan collab dengan Quraisy dah. So Quraisy makin tertekan. So dalam proses ini Nabi SAW pula fikir, dah berapa orang ni datang ni daripada Quraisy, dan Quraisy masih berdegil. So Nabi fikir, Nabi kena hantar satu orang untuk masuk daripada wakil Nabi SAW, berjumpa dengan Quraisy untuk nyatakan hasrat ni secara straightforward, bahawa ini bukan tujuannya untuk perang, tapi ini untuk mengerjakan ibadah umrah. Dan Nabi hantar seorang lelaki nama dia Kharash ibn Umayyah al-Khuzai. Bila dia masuk, mereka bunuh unta dia dan mereka nak bunuh Kharash. Dan dia berjaya melepaskan diri dan balik ke Nabi SAW dan cerita, aku masuk, mereka bunuh unta aku dan mereka nak bunuh aku.
Pun demikian Nabi kontrol, Nabi tak nak diprovoke. So Nabi fikir macam mana kita nak settle benda ni. Nabi cadangkan, sebab situasi tu macam genting kan. Kena hantar orang yang kuat lah barangkali. So Nabi cadangkan kepada Umar Al-Khattab, Umar, aku rasa engkau yang kena masuk. Untuk nyatakan hasrat kita, untuk masuk dan kerjakan umrah, bukan untuk berperang. Tapi powernya Umar Al-Khattab ini, dia bukan takut lah. Siapa yang mungkin fikir Umar takut ni memang tak kenal Umar Al-Khattab lah. Umar kata, adalah lebih baik bukan aku yang dihantar. Sebab Umar punya scene waktu hijrah tu pun lain macam. Dia masuk Islam pun lain macam. Guncang. So ada rivalry yang sangat tebal dan kuat dan tajam dia dengan Quraisy. So dia kata, aku rasa lebih baik kita hantar Uthman. Uthman ni dia sangat related dengan keturunan yang tinggi-tinggi, elit juga daripada kalangan elit, dan dia seorang negotiator yang baik lah. Dan kita boleh pull out something yang very good kalau kita hantar Uthman. Lalu Uthman dihantar, kita kena lajukan sikit. Bila Uthman dihantar, dalam perjalanan tu Uthman telah ditahan oleh beberapa orang elit Quraisy dan tanya untuk apa dia datang. Dan dijelaskan, aku datang ni untuk bawa mesej daripada Nabi SAW, beritahu kami datang nak masuk menuju buat umrah, bukan untuk perang dan sebagainya. Mereka kata, kamu takkan masuk untuk buat umrah. Balik. Cuma ada seorang lelaki daripada kalangan elit tu, nama dia Abban. Abban ibn Sa'id ibn Al-As. Dia bagi pelindungan. Dulu ada sistem, elit ni dia boleh bagi macam AP. Dia ada macam satu kad yang dia boleh bagi, okay, this guy, aku bagi pelindungan, orang lain semua kena respect. So dia bagi pelindungan kepada Uthman dan dia beritahu kepada Uthman, kau masuk dan buat apa yang kau perlu buat. So Uthman ni rupanya sangat dekat hubungan kekeluargaan dengan Abu Sufyan. So dia pergi jumpa Abu Sufyan, dia pergi jumpa Safwan, dia pergi jumpa orang-orang yang penting dan semua solid tak nak bagi Nabi SAW masuk dan kerjakan umrah. Lalu beberapa ketika itu yang berada di Mekah, dia pergi jumpa ramai orang-orang Islam yang sebenarnya ada di Mekah yang lemah, tak boleh nak berhijrah. Dia sampaikan mesej Nabi SAW, bagi semangat kepada mereka, dan somehow mesej ini juga sampai ke Abu Jandal. Ingat watak ni, sekejap lagi dia akan keluar, very crucial. Abu Jandal. Apa berlaku pada Abu Jandal? Abu Jandal ni selepas perang Badar, apabila ayah dia Suhail ibn Amr balik dan dia express yang dia nak jadi Muslim, dia nak hijrah ke Madinah, dia telah dipenjara. Dipenjara selama, sudah kalau kita kira setakat ni dah 4 tahun dan diseksa di dalam penjara. Tidak diberikan makan, tidak diberikan minum yang secukupnya, dipukul dan digari belenggu tangan, kaki dan sebagainya. So somehow message tu sampai kepada dia dan dia selama ni yang plan macam mana nak prison break, nak keluar daripada prison tu, nak keluar, sebab kalau nak pergi Madinah susah, jauh. Tapi bila dia tahu, oh, Nabi SAW dan para sahabat ada di Hudaibiyah, dia pun nak execute plan dia. Kan dulu pun message boleh masuk sampai ke dalam penjara. Hari ni apalah, nak terkejut sangat kalau ada banduan boleh main Facebook, boleh main Twitter. Itu is easy. Not a big deal lah basically. So apa berlaku? Apabila Uthman berada di sana, Quraisy cuba psycho Uthman. Uthman radhiyallahu an kata, wahai Uthman, okeylah macam ni, kami bagi engkau buat tawaf dulu. Kau boleh buat tawaf dulu. Itulah cara mereka nak melemahkan conviction dan bagi macam bribe supaya Uthman tak solid dengan apa yang dia demand daripada Nabi SAW. Tapi Uthman bagi tahu, no, not until Muhammad SAW tawaf. Aku tak akan buat macam tu. Radhiyallahu anhu. Nabi SAW kenal Uthman dan demikian kesetiaan dan solidnya Uthman dengan tugas yang diutuskan. Cuma apa berlaku bila dah beberapa hari Uthman tak balik, sepatutnya it should be like one day punya thing. Apa yang terjadi ialah berlaku rumors. Mungkin ada satu orang yang dia fikir Uthman tak balik, entah-entah dia kena bunuh. Dia start macam tu je. Dia beritahu kat kawan dia. Kawan dia pun, tak ya juga. Kenapa aku tak terfikir? So dia mula merebak sehingga dia menjadi satu rumors yang kuat beritahu Uthman telah dibunuh. Dan ini telah mencetuskan ketegangan dan rasa cemas dalam kalangan umat Islam yang berada di situ dalam keadaan letih dan sedang ternanti-nanti bila kita boleh masuk. Ini dah quite a week or two mereka tunggu dan negotiation tak berlaku dan tak move, benda tak move.
So Nabi SAW pada ketika itu Nabi memanggil semua yang ada di situ untuk bai'ah. Bai'ah untuk apa? Untuk mempertahankan nyawa Uthman radhiyallahu an. Kalau perlu kita akan berperang sehingga ke hujungnya. Kita bayangkan tadi perasaan rindu membuat-buat, perasaan takut membuat-buat, tapi mereka bukan pengecut. Nabi SAW para sahabat, mereka bukan pengecut. Mereka komit dengan perjuangan ini, apapun yang menjadi harga mereka sanggup bayar. So semua berbai'ah. Sehingga Nabi SAW meletakkan satu lagi tangan Nabi SAW mewakili Uthman. Kerana Nabi kata kalau Uthman ada, dia tentu akan berbai'ah untuk tujuan ini. Dan bai'ah ini dinamakan sebagai Bai'atul Ridwan. Bai'atul Ridwan. Bai'atul Ridwan itu apa? Bai'ah yang mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. So bila berita Bai'atul Ridwan ni sampai ke Mekah, orang Mekah suruh Uthman balik. Balik semula kau. Sebenarnya mereka nak tunjuk macam mereka kuat, tetapi yang sebenarnya mereka takut. Demikianlah dictators, orang-orang yang belagak sombong kononnya besar kuasanya, yang sebenarnya mereka sorokkan di sebalik kesombongan itu adalah ketakutan, kepengecutan yang sangat ketara, tapi mereka pretend to be brave and courageous. So daripada intense fear waktu Ahzab kepada intense hope, harapan mereka besar mereka akan masuk, dapat tengok balik Kaabah, dapat buat umrah, dan berlaku peristiwa yang mencetuskan keadaan ini, mereka pergi kepada intense courage, roller coaster emosi tu. Mereka berani dan mereka kata apa saja, membujur lalulah, basically apa saja yang datang mereka akan hadap. Dan setelah beberapa ketika Uthman radhiyallahu anhu pun balik. Dan Nabi SAW, bila Uthman balik, Nabi sambut dan Nabi nampak kelibat Suhail ibn Amr. Suhail ibn Amr dihantar oleh Quraisy, sebab sebenarnya Quraisy tak berani, tapi Quraisy pretend to be, kononnya berani nak perang, tapi mereka pun tak berani. Mereka juga ada cost political damage kalau mereka tumpahkan darah. Semua kabilah-kabilah Arab yang bersetuju dengan convention ataupun peraturan yang diagree bersama, dalam bulan haram, tanah haram, orang datang nak buat umrah, kalau mereka tumpahkan darah, itu akan mencemarkan reputasi mereka dengan teruk. Lalu mereka kata there is no other way except to negotiate. Dan bayangkan selama ini mereka panggil ini adalah puak-puak rebel, terrorist. Dan kalau kita tengok movie-movie yang kita selalu dengar dialog, we never negotiate with terrorists. So the moment when you are trying to negotiate, you dah iktiraf dia dah satu level dengan kamu, dan keabsahan mereka dan kedudukan mereka diiktiraf. Hantar Suhail ibn Amr itu pun sebenarnya sudah kemenangan untuk Nabi SAW dan para sahabat, kerana kedudukan mereka sudah diiktiraf. Kerana Quraisy superpower ni turun bawah kononnya, walaupun sudah lemah sebenarnya mereka, tapi ibaratnya dari luar nampak macam dia turun bawah untuk negotiate dengan Nabi SAW. Dan bila Suhail datang, Nabi SAW kata, sahhalallahu lakum umurakum. Allah SWT telah mudahkan urusan kamu. Sebab Suhail tu dekat dengan perkataan sahal. Sahal, mudah. Dan Nabi SAW, kan Nabi SAW yuhibbul fa'al. Nabi suka dengan petanda-petanda baik, perkataan-perkataan positif, quotes yang positif. Nabi sangat suka. Sebab tu tak apa kalau kita ni jenis orang yang mungkin suka tengok quotes yang positif, motivational quotes ataupun video. That's actually a good thing. Dan even kalau kita nak associate certain tanda-tanda yang baik dan kita anggap itu positif dan daripada Allah SWT, it's completely fine. Selagi kita tidak menisbahkan benda-benda yang melanggar apa yang Allah SWT tetapkan dalam syariatnya. So Nabi kind of express that Nabi dah mula happy kerana apabila dihantar Suhail. Sebelum ni yang hantar ni semua bukan official. Yang ini sekarang dihantar ni level TPM. Tak tahulah berapa kes yang dia ada, tapi di level TPM lah. Dia datang tu bila dinegotiate, dia boleh make the call. Dia ada authority. Dan menarik dalam sirah bincang, kenapa Abu Sufyan, bukan Abu Sufyan yang dihantar. Sebenarnya dalam pengkaji sirah pun mereka tak pasti. Kenapa? Ada satu indikasi bahawa pada ketika itu berlaku perpecahan. Menarik kan? Berlaku perpecahan dalam kalangan Quraisy. Ada yang kata takkan negotiate. Kita takkan bersama. Sekejap-sekejap upload kat Facebook, kami takkan bersama. Ada pula kumpulan yang kata tak, kita kena negotiate.
Kita dah tak ada bullets dah. Kita dah habis. We are done. We have to negotiate. So disebabkan perpecahan itu, yang dihantar itu adalah bukan the top leader sebab dia as if tak side. Tapi dihantar Suhail ibn Amr. Dan Suhail ibn Amr dipanggil sebagai Khatibul Quraisy. Dia adalah orator. Dia adalah, kalau dia bagi speech, basically dia boleh mempengaruhi orang. Dan ada panjang kisahnya Suhail bin Amr radhiyallahu an. Dia akan menjadi seorang sahabat yang sangat saleh nanti. Dia akan menjadi seorang sahabat yang sebenarnya menyelamatkan kota Mekah daripada gelombang murtad. Dan dia menggunakan kepintaran dan kepetahan oratornya. Sebab satu masa waktu perang Badar, Umar Al-Khattab pernah cakap dekat Nabi. Waktu tu Suhail bin Amr ditawan. Dia kata, "Wahai Rasulullah, bagi aku izin untuk potong lidah dia." Betapa banyaknya kesakitan yang dibawa daripada ucapan-ucapan dia kepada umat Islam. Nabi kata, no. Seorang Nabi aku diutuskan bukan untuk mutilate, potong organ dan sebagainya. Dan Nabi kata, aku mengharapkan satu masa nanti kepintaran, kebakat oratornya ini akan berpihak kepada kita. So Nabi SAW dia recognize talents dan dia sebenarnya dalam sirah kita akan jumpa beberapa specific talents yang Nabi doakan dia supaya dia masuk Islam, supaya dia akan benefit Islam. Nanti sikit lagi, di episod akan datang kita akan tengok macam mana Nabi buat dengan Khalid bin Walid to be the very final batch yang masuk Islam sebelum Fathul Mekah. Saya mungkin ambil masa sikit. Saya tak boleh nak stop sekarang. Sebab ada banyak lagi nak kena cerita. So, Suhail bin Amr datang. Dan Nabi kata, that's it. It means that we're going to have a deal. Dan waktu Nabi SAW sampai di Hudaibiyah lagi, Nabi sebut dah, demi Allah, aku akan agree to whatever deal yang Quraisy bagi selagi dia tak melanggar syariat Allah SWT. So Nabi dah beritahu awal, Nabi dah preempt kepada para sahabat. Tapi of course, Nabi bagi tahu sahabat tak expect mereka akan go through this kind of roller coaster. Dan sekarang ni bila mereka nak negotiate, mereka tak tahu lagi apa yang akan dinegotiate. Dan bila negotiation bermula, kita nak cerita ni, satu demi satu perkara yang berlaku yang menggoncang emosi para sahabat sehingga sebahagian mereka seolah-olah hilang kawalan dan mempersoalkan kedudukan Nabi SAW. So berlaku, Suhail datang dan Nabi pun menyambut baik kedatangan dia untuk negotiation di Hudaibiyah. Suhail ditemani oleh seorang lagi rakan rundingan dia, Mikraz, dan Nabi SAW dengan para sahabat, dan Ali radhiyallahu an adalah secretariat yang dilantik untuk menulis dan menyiapkan dokumen perjanjian itu. So baru nak start ni, Nabi SAW kata tulis Bismillahirrahmanirrahim. Suhail punya ketegak ni, baru first word dia dah argue dah. Dia kata, apa ni Ar-Rahman Ar-Rahim? Aku tak kenal apa ni Ar-Rahman Ar-Rahim. Tulis Bismikallahumma. Dan bila kita pergi ke situ, sebenarnya ada satu keajaiban ataupun kelebihan yang kita ada, kita tak sedar nilainya. Iaitu dalam kita beragama, mengenal Allah SWT, pencipta kita, Allah berikan kita identiti, sifat-sifatnya pelbagai. Dan disebut Asma'ul Husna. Dan melalui itu kita berdoa dan memanggilnya. Agama lain, Tuhan mereka tidak ada demikian banyak sifat dan nama-nama yang indah yang kita boleh relate dalam situasi yang berbeza, dalam keadaan yang berbeza. Saya cadangkan rakan-rakan yang mungkin pertama kali bersama Hijrat, boleh pergi ke Spotify atau Google Podcast ataupun Apple Podcast, search Wahai Tuhan. Kita ada series nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita belajar dan kita renungkan, kita rasa betapa indahnya dan bertuahnya kita dapat mengenal Tuhan yang menciptakan kita dengan nama-nama yang indah. Suhail ibn Amr pun tak kenal. Dia kata, apa ni Ar-Rahman Ar-Rahim? Padam. Nabi cakap ke Ali radhiyallahu anhu, padam. Kemudian Nabi SAW tulis, ini adalah perjanjian antara Muhammad Rasulullah dan Suhail ibn Amr. Dan dia kata, apa dia Rasulullah ni? Kalaulah aku dah terima engkau sebagai Rasulullah, tidaklah kita berperang di Badar, tidaklah kita berperang waktu Uhud, Ahzab, dan of course tak perlulah rundingan ini. Aku tak terima engkau sebagai Rasulullah. Apa engkau dah tinggalkan tradisi menulis nama engkau dengan bapa engkau? Tulis Muhammad ibn Abdullah. Dan waktu ni Ali masih muda, 20-an. Of course semangatnya berkobar-kobar. Dan dia buat tu kerana kecintaan dia kepada Nabi SAW. Dan bila Nabi kata, wahai Ali, padam Rasulullah. Ali kata, no, aku takkan padam.
Dia basically macam ingkar perarahan Nabi SAW. Dan para ulama sirah bincang dan mereka sebut ini adalah ingkar yang disebabkan oleh cinta yang amat mendalam ke Nabi SAW. Dan Nabi kata sebab Nabi SAW tak boleh baca. Nah, itu kelebihan sebenarnya, bukan kekurangan Nabi SAW. Dan Nabi tanya pada Ali. Dan Nabi tahu sahabat akan go through emotional turmoil, outburst dengan semua tindak tanduk dan move yang Nabi buat ni. Dan Nabi kata, okay, Nabi tak marah. Nabi tak kata kat Ali, apa ni? Aku bagi arahan, ikutlah. Nabi tak sebut begitu. Nabi tahu Ali tak boleh handle benda ni. So, Nabi kata dekat Ali radhiyallahu anhu, tunjukkan aku mana perkataan Rasulullah. Nabi sendiri yang toreh ataupun padam. Sebab dulu mereka bukan tulis ke atas kertas. Mereka tulis atas kulit. So, dia scribble ataupun dia padam dan tulis Muhammad dan minta Ali tulis bin Abdullah. So, Nabi kata, okay, the first is kami akan masuk buat umrah tahun ni. Dan bayangkan dah penat ni bawa segala perjalanan dan mereka tinggalkan kerja mereka di Madinah dah hampir sebulan. Siapa pun tak ada yang uruskan bisnes, tak ada orang uruskan kebun-kebun, tanaman, ladang, income terganggu, urusan kekeluargaan terganggu. Mereka datang tinggalkan penat lelah ni, tiba-tiba Suhail bin Amr kata, the first thing first dalam negotiation ni adalah korang takkan masuk tahun ini mengerjakan umrah. That first thing tu dah menyebabkan para sahabat dah down, dah marah. Apa ni kita datang jauh-jauh. Kalau kita pun tuan-tuan, perempuan, saudara-saudari sekalian, naik flight lah, makan sedap-sedap, dah tengok movie kan, lepas ni nak buat haji, so tengok dulu apa movie yang patut, sebagainya begitu. So sampai landing dekat airport, kita tahu macam mana nak deal dengan immigration tu. It's not an easy thing. Syukurlah kita ni orang Malaysia, pasport Malaysia tu ada kehormatan sikit. Kalau kita tanya rakan-rakan yang daripada pasport India, pasport Pakistan, lagi teruk layanannya. Dan bila sampai kat situ, tiba-tiba custom beritahu, tahu balik-balik. Kau dah bayar package berapa puluh ribu? Dah booking hotel? Tak ada. Balik-balik. Dah buat kenduri semua dah. Orang dah doakan aku, takkan aku balik? Balik-balik. Itu pun kita dah boleh mengamuk tak tentu pasal. Ini para sahabat datang dan ini sedang berlaku negotiation dengan golongan yang menyakiti, melukakan dan merugikan mereka selama beberapa tahun ni, yang menyeksa mereka waktu di Mekah, dan mereka beritahu, no, ini negotiation ni takkan berganjak, melainkan terma pertama disetujui, korang takkan masuk buat umrah tahun ni. Dan Nabi SAW terima that first point. Dan sahabat dah so disappointed. Daripada semangat yang tinggi menggunung, disappointed. Kemudian datang syarat-syarat yang seterusnya. Suhail bin Amr, sebenarnya orang Mekah terkesan juga apabila berlaku peperangan yang tidak sudah dan orang Islam berada di Madinah menyekat laluan Quraisy pergi ke Syam. So mereka fikir dari sudut ekonomi mereka juga perlukan perjanjian damai untuk tidak berperang. So Suhail kata 10 tahun tak ada peperangan. Dan Suhail kata selepas ini mana-mana kabilah yang nak berpakat, nak buat negotiation, nak buat kesepakatan dengan tentera ataupun Muhammad SAW dibenarkan, dan siapa nak buat kesepakatan dengan kami pun dibenarkan, dan semua yang sepakat ini tertakluk juga kepada perjanjian tidak ada peperangan, tidak ada pedang, tidak ada perisai, kata dia dalam bahasa Arab, selama 10 tahun. So apa berlaku selepas itu? That's a good thing. Nabi SAW sebenarnya suka dengan damai ini. Itu juga objektif yang Nabi SAW bawa. Dan kemudian mulalah benda-benda yang menyakitkan hati para sahabat. Yang pertama, kalau ada orang Islam daripada Mekah pergi ke Madinah, wajib dikembalikan. Bayangkan, kita kena appreciate para sahabat, especially muhajirin, wujudnya Madinah tu adalah disebabkan orang Islam daripada Mekah boleh pergi hijrah ke Madinah. Sekarang tu that pipeline tu yang selama ni menambah kekuatan orang Islam di Madinah tu dipotong. Suhail kata start sekarang ni, perjanjian ni tidak akan ada lagi mana-mana orang Mekah yang pergi ke Madinah melainkan kau kena kembalikan. Sebaliknya, kalau ada orang daripada Madinah pergi ke Mekah, dia tidak akan dikembalikan. So tadi yang pertama, tak buat umrah tahun ni. Yang kedua, 10 tahun damai. Yang ketiga, mana-mana pihak boleh membuat pakatan dengan mana-mana kabilah dan semua tertakluk kepada perjanjian tidak ada perang. Yang keempat,
siapa yang pergi daripada Mekah wajib dikembalikan. Yang kelima, siapa yang datang daripada Madinah ke Mekah tidak akan dikembalikan. Sejelas-jelasnya berat sebelah. Dan para sahabat marah. Pada ketika perjanjian itu dimeterai, baru je setuju, Nabi SAW baru je tanda tangan. Suhail ada saksi dia, Nabi SAW ada saksi dia. Siapa tadi? Umar Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Uthman bin Affan, Ali radhiyallahu an, Abdul Rahman bin Auf. Ni semua saksi. Dalam keadaan mereka tak setuju dengan perjanjian ni, baru sahaja tanda tangan. Tadi saya cerita mana? Uthman radhiyallahu an pergi ke Mekah, menyantuni juga orang-orang Muslim yang dalam keadaan lemah, dan berita sampai kepada Abu Jandal. Tak tahu macam mana Abu Jandal plan. Dia dah ada prison break plan dia. Dia tahu je umat Islam ada di Hudaibiyah. Dia berjaya meloloskan diri daripada penjara. Dengan rantai di tangan dan di kaki, dia seret badan dia, pergi sampai ke Hudaibiyah dalam keadaan dia tak tahu sedang berlaku perjanjian. Of course, dia bukan ada Twitter nak boleh refresh setiap 2 minit tahu apa perkembangan politik yang sedang berlaku waktu tu. Bila sampai, dia kata, wahai umat Islam, wahai orang-orang yang beriman, selamatkan aku. Dan itu adalah hope dia yang dia pendam selama 5 tahun dalam penjara, dan dia dapat saksikan dengan mata kepala dia orang Islam dan Nabi Muhammad ada di situ, dan dia rasa, finally I'm saved. Dan waktu tu Suhail ibn Amr kata, dan Abu Jandal tu anak Suhail sendiri, anak kandung dia. Bayangkan betapa malunya dia yang baru sign treaty ni, melihat anak dia sendiri adalah orang pertama yang datang daripada Mekah nak pergi join umat Islam. Dan Nabi SAW bagi tahu dekat Suhail, kita baru je tanda tangan, at least bagi 1 ni lepas. Dan Suhail kata, kita akan mula apply perjanjian ni dengan yang ini yang pertama. Dan Nabi SAW tak pernah merayu kepada pemimpin Quraisy, melainkan pada ketika ini Nabi rayu pada dia. Bal if'al, Nabi kata, Suhail, just 1 orang, kasih lepas. Nabi rayu-rayu, dia kata, no, kalau aku lepas ni, there is no negotiation ni. Negotiation ni terbatal. Dan Abu Jandal merayu kepada umat Islam, datang selamatkan dia. Dan Umar Al-Khattab pada ketika itu dah tak boleh tahan marah. Dia pergi dekat tepi Abu Jandal tu, dan dia kata pada Abu Jandal, wahai Abu Jandal, darah orang-orang Quraisy ni, orang musyrik ini tak ada nilai. Dan dia signal menggunakan mata dia kepada pedang yang dia ada di tepi tubuh dia. Tapi of course it's a very difficult situation. Sebab Abu Jandal kalau nak ambil pun, satu tak tahu energi dia dengan kelemahan dia, kelihatan jelas pada tubuh badan dia kesan torture, kesan disiksa dalam penjara. Dan Umar Khattab some sort of signal untuk pergi pancung bapak dia sendiri, dan it's a very difficult situation. Dan para sahabat yang tengah berang marah dengan perjanjian yang berat sebelah ni menyaksikan dengan mata mereka satu scene yang cukup menyakitkan hati. Sebab Nabi merayu Suhail yang sepatutnya he's nobody compared to Rasulullah SAW. Tapi dia sedang menunjukkan sikap dia yang keras itu, dan depan mata para sahabat dia drag Abu Jandal, heret dia balik semula ke Mekah. Dan Abu Jandal memanggil, wahai orang-orang beriman, apakah aku datang kepada kamu untuk datang masuk bersama orang-orang yang berislam, orang-orang Islam, dan kamu kembalikan aku kepada orang-orang musyrik. That's really burn so badly. Dan situasi itu begitu tegang, dan para sahabat tak boleh nak proses, and perjanjian tu akhirnya termeterai, dan Abu Jandal dibawa balik oleh Suhail ibn Amr, dan basically treaty is done and nobody understand what just happened. Para sahabat semua tak boleh nak brain, dan of course Umar Al-Khattab being Umar Al-Khattab, dia pergi ke Nabi SAW, dan dia telah melakukan ataupun telah bertanya beberapa soalan yang dia menyesal seumur hidup. Dia pergi, first dia tanya, bukankah kau Rasulullah? Bayangkan, that is a big question. Bukankah kau Rasulullah? Nabi kata, ya. Bukankah kita ini Muslim? Dia kata, ya. Bukankah mereka kafir? Ya. Bukankah kita di atas kebenaran? Ya. Bukankah mereka di atas kebatilan? Ya.
Dan kenapa kita setuju dengan satu benda yang merendahkan kedudukan Islam? Dipersoalkan Nabi SAW. Dan kita akan tengok dalam situasi ni, Nabi tahu ini bukan satu orang yang emosional. 1,400 orang emosional. How in the world you going to control such an angry man? A group of angry men. Dan Nabi SAW jawab sepatah-sepatah. Sebab Nabi tahu at this point of time, kalau kita nak explain pun, nobody is going to digest. Kan? Kita pun pernah lihat situasi keputusan-keputusan yang kontroversi dibuat, sebarang explanation is not sinking in. Tak masuk, tak boleh hadam. Dan Omar tanya pada Rasulullah SAW, dia kata, bukankah kau mimpi? Kau beritahu kami kau mimpi kita akan masuk dan tawaf dalam keadaan ihram, kita buat umrah. Nabi SAW kata, betul, tapi aku tak kata tahun ni. Dan sahabat lain semua tengok situasi itu, basically mereka rasa Umar is representing them. Dan Umar, bila Nabi jawab macam tu, Umar dia pergi cari seorang lagi, dia nak lepaskan emosi dia, dia pergi kepada the second most trusted man kepada Nabi SAW, iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Dia pergi kepada Abu Bakar As-Siddiq, dia tanya balik soalan yang sama ditanya kepada Nabi SAW, bukankah dia Rasulullah? Dan Abu Bakar ni, walaupun dia sendiri sedang mengalami heartbreak, broken heart, dan dia sangat sedang emotionally turmoil waktu tu, tapi dia jawab, ya, dia Rasulullah. Ya, kita Muslim. Ya, kita di atas kebenaran. Dan sampai satu point, ada riwayat sirah yang menyebut, hanya Abu Bakar yang boleh mendiamkan Umar apabila dia kata, dalam perkataan bahasa Arab tu, ya rajul, dia tak panggil ya Umar, dia panggil hey. Basically macam tu. Basically dia tengah emotional, kau datang provoke lagi, dan Abu Bakar marah. Dia kata, kau tahu daripada mana dia mendapat arahan? Dia Rasulullah. Dan waktu tu Umar mula, okey, Umar diam. Dan waktu tu Nabi SAW buat pertama kalinya, mereka tak ada pengalaman buat umrah, dan umrah tu tak terlaksana disebabkan halangan perang dan sebagainya. Nabi bagi tahu kepada semua sahabat ni, bayangkan sahabat tersadai, keletihan, bukan fizikal sahaja, tetapi emosi, marah, sedih, kecewa, bingung. Nabi kata, pergi cukur rambut dan sembelihan semua. Nabi bagi arahan buat pertama kali. Secara kolektif, seorang pun tak bangun dan buat apa yang Nabi SAW suruh. Nabi ulang sekali lagi, kali kedua. Nabi kata, bangun, cukur rambut dan sembelih binatang sembelihan. Kali kedua pun seorang tak bangun. Kali ketiga Nabi ulang sekali lagi, seorang pun tak bangun, termasuk Abu Bakar As-Siddiq. Barangkali semua macam tak boleh nak proses apa yang sedang berlaku. Dan Nabi virtually, literally Nabi kecewa, dan Nabi masuk ke dalam khemah Nabi SAW. Dalam semua trip macam ni, Nabi SAW akan membawa isteri Nabi SAW, dan dalam trip kali ini Nabi bawa Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dan kita kena ingat, Ummu Salamah pun kecewa. Dia pun penat, dia pun sedih. Tapi bila Nabi datang dan Nabi mengadu kepada Ummu Salamah, aku bagi arahan, seorang pun tak buat. Dan kita selalu percaya this nonsense. Waktu saya sebut no nonsense, pure sirah di sini. Kita kata orang perempuan ni emosi dia 9. Dia tak boleh ada role kepimpinan. Dia tak boleh kontrol emosi dia. Nonsense. Nonsense. Kita akan lihat one of the greatest contribution of a woman, Ummul Mukminin, Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dia bagi tahu Rasulullah SAW. Bayangkan dia sendiri kena cope dengan emotional turmoil dia, dan dia tahu Nabi SAW. Dan sebab tu menjadi isteri kepada seorang pemimpin yang memperjuangkan islah is so difficult, so difficult. So dia bagi tahu kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, kau nak mereka laksanakan apa yang kau perintahkan. Is it? Nabi kata ya. Dan Ummu Salamah kata, wahai Rasulullah, jangan cakap apa-apa. You don't have to explain, you don't have to utter a word. Hanya keluar dan engkau cukur sendiri, engkau sembelih sendiri, dan semua orang akan ikut. Dan Nabi SAW value nasihat yang begitu hebat dalam suasana yang cukup emosi itu. Nabi keluar, Nabi panggil seorang sahabat yang
selalu biasa mencukur rambut. Dia cukur rambut Nabi SAW. Kemudian Nabi sembelihan Nabi, dan semua sahabat seorang demi seorang bangun dan mereka pun buat seperti mana Nabi SAW arahkan. Kemudian Nabi kata, kita balik semula ke Madinah. So balik dalam keadaan suram, penat, bingung. 40 hari basically diorang habiskan, 6 minggu dalam sirah diceritakan 6 minggu peristiwa ini berlaku. Literally rasa defeated. Bukan hanya defeated, rasa dihina. Dan of course mereka masih terdengar jeritan Abu Jandal dan mereka rasa helpless, tak boleh nak buat apa, hanya sebab satu perjanjian. Sedangkan mereka ada strength, mereka ada kekuatan, dan of course kalau kita faham how kabilah Arab works, apalagi orang macam Omar, it's a peanut for him to just go and do whatever he needs to do. Tapi sedisiplin mereka, taat kepada perintah Nabi SAW dalam keadaan paling susah. Dan Nabi juga berjaya maintain, tak ada siapa-siapa yang go beyond the boundary. Coping with that situation, dalam perjalanan balik, Umar Khattab dah rasa, aduh, aku dah terlajak jauh daripada apa yang sepatutnya. So Umar buat apa? Dalam perjalanan tu, caravan ni panjang tau, balik semula ke Madinah. Umar pergi bawa unta dia sampai kat sebelah Nabi SAW, dia bagi salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi SAW tak jawab, Nabi SAW tak pandang pun dekat dia. Dia patah balik ke belakang. Kita boleh bayangkan betapa nervousnya Umar Khattab. Dia pergi balik ke depan, dia bagi salam dekat Nabi SAW. Kali kedua, Nabi tak jawab. Nabi tak toleh pun dekat dia. Dia pergi belakang balik. Dia pergi kali ketiga, dia bagi salam dekat Nabi SAW. Nabi tak jawab, Nabi tak toleh. Dia balik ke belakang, dia kata, aku ni habis. Mak aku akan meratapi kehilangan anaknya. Dia dah rasa he's done, he's dead basically. Dan dia berdebar sebab dia rasa macam akan turun ayat Al-Quran yang akan mencela dia di atas apa yang dia buat. Dan dalam proses itu, Nabi tak mendiamkan Umar. Nabi sentiasa membuka para sahabat untuk kritik, untuk tanya, untuk dapatkan explanation. Tapi dalam situasi itu, Nabi juga tahu bahawa explanationnya for this point of time, of course, semua tu ada hikmah, semua tu ada long term thinking. Tapi mereka tak boleh digest sekarang. They need some time to settle down, to sink apa saja yang sedang berlaku ni, bagi hadam dulu. Kemudian tiba-tiba ada utusan yang Nabi hantar di depan, panggil Umar Khattab. Dia datang kepada Umar Khattab, dia kata, Rasulullah panggil kau. Oh, kalau kita ada dekat tempat Umar Khattab, kita rasa this is the end of the world. Nabi panggil dan dia tak tahu apa akan Nabi cakap. Dia pergi dan tiba-tiba, to his surprise, Nabi SAW wajahnya begitu gembira. Dan Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim, Inna fatahna laka fatham mubina. Nabi baca dan Umar Khattab dengar, dan Umar tanya, Afathun huwa ya Rasulullah? Ini pembukaan? Nabi kata, sungguh nyata ini adalah satu pembukaan yang agung, yang benar, yang nyata akan berlaku. Dan Nabi SAW bila sebut benda tu, Umar Khattab tukar 180 darjah. Dia bertakbir, Allahu Akbar, inna fatahna laka fatham mubina. Dia bergerak ke depan, dia bergerak ke belakang, dia ulang-ulang, inna fatahna laka fatham mubina, inna fatahna laka fatham mubina. Dan mereka pulang ke Madinah. Dan of course, saya dah melebihi masa jauh daripada apa yang dijanjikan. So kita akan cerita insya-Allah dalam siri yang akan datang, satu demi satu, bagaimana perjanjian itu adalah chess yang Nabi letak, move his whatever move yang Nabi buat tu, sebenarnya semua itu at the benefit of the Muslims. Dan within a year, kita akan lihat Quraisy sendiri akan hantar wakil untuk padamkan satu daripada perjanjian yang telah termeterai. Dia orang minta omit, walaupun tidak berpihak kepada Muslim, tidak berpihak kepada Muslim, mereka sendiri akan minta omit je. Dan tak payah tunggu 10 tahun. Hanya dalam beberapa ketika selepas itu, Nabi SAW akan masuk semula ke Mekah untuk Fathul Mekah. Inna fatahna laka fatham mubina. Dan story itu kita akan cerita nanti insya-Allah. Dan saya rasa daripada kisah yang kita ceritakan tadi itu, kita boleh lihat
apa yang Allah SWT signal at the first sebagai fatah itu adalah disiplin para sahabat. Macam mana emosi pun, walaupun ada sedikit keterlanjuran daripada sudut Umar yang sebenarnya berniat baik. Dia bukan berniat sebab ego dia tercalar. Dia berniat kenapa agama Islam seolah-olah diinjak-injak. Dia voice out, dia angry itu sebab Islam, bukan sebab diri dia. Dan no matter what happen, mereka stick with the Prophet SAW. Mereka bersabar dan mereka harungi ujian ini. Itu sudah satu kemenangan yang besar. Sudah pun fatah sebab kamu sudah dites daripada bila, daripada Khandaq dan sebagainya. Kamu sudah dites dan kamu stick dengan perjanjian dan apa yang telah dipersetujui. So Nabi SAW menguatkan lagi perpaduan umat Islam setelah diuji, tested, proven, and they are being prepared. Mereka disiapkan untuk perkara yang jauh lebih besar. Banyak perkara yang berlaku setelah perjanjian ini termeterai, dan kita akan lihat bagaimana kalau pilihan raya ini ada map kan. Ini bahagian merah, ini bahagian biru, ini bahagian hijau kan. So dulu Madinah ni a very small, kita kata yellow color lah. Yang lain semua ni warna apa yang sesuai ya. Kita tak warna pink lah. Quraisy ni pink. Yang lawan Islam ni semua pink banyak ni. Madinah kecil dekat tengah. Dengan perjanjian ini, map mula berubah. Yang putih tu makin banyak, yang pink tadi tu semakin kecil. So Nabi punya regional power grow, and it grows very fast. Dan keamanan yang dicapai dengan perjanjian itu telah membuka banyak ruang negotiation dengan pihak-pihak lain, dan sampai kita akan lihat Nabi SAW mula berhubung bukan hanya dalam lingkungan Jazirah Arab. Nabi mula berhubung dengan kerajaan-kerajaan besar dan penting di dalam konteks dunia. Jadi mungkin itu dulu, saya tak nak panjangkan lebih. Kita pun hari kerja, esok pun kita nak pergi office dan sebagainya. Kalau ada soalan kita boleh raikan, kalau tak ada, dan Alhamdulillah kita boleh wrap up insyaAllah. Ada soalan ke? Okay, bagi pihak Hijrah, kita sangat mengalulukan kalau boleh saudara-saudari share apa yang mungkin menarik ataupun yang beneficial, kalau ada, harap-harapnya ada. Mungkin di social media masing-masing boleh tag Hijrah supaya kita nak sebarkan lagi, supaya lebih ramai rakan-rakan yang mungkin boleh join dan ambil manfaat. Dan kalau yang lebih penting daripada itu adalah kita sangat mengalulukan improvement ideas, idea-idea untuk kita improvement, untuk kita buat penambahbaikan supaya siri ini kita akan lebih baik dari masa ke masa lah. Okay.